Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب واضرب فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. Jadi kata musannif rahimahullah, fa'il itu ada tiga jenis. Ada tiga, fa'il madhi, fa'il mudhari' dan juga fa'il amar. Kemudian didatangkan contoh nahwu daraba wa yadribu wadrib. Jadi al-kalimah kita mengaji sebelum ni, bawah dia ada tiga. Bila sebut kalimah, maka bawah dia ada tiga lah, tiga nau'. Iaitu sama ada bila tersebut kalimah, sama ada isim, fa'il ataupun huruf. Jadi bila kita tanya ni kalimah apa ni, maka jawapannya salah satu daripada tiga tersebut, isim, fa'il ataupun huruf. Baik, jadi musannif rahimahullah sebelum ni dia sebut isim, fa'il, huruf. Isim dulu, lepas tu sebut fa'il, lepas tu sebut huruf. Tapi sekarang ni musannif dalam nak mensyarahkan, dia mulakan dengan fa'il dahulu. Faham tak? Lepas ni barulah di syarahkan pula isim. Yang mana isim ada marfu'at, ada mansubat dan juga ada makhfudat. Jadi dia mulakan dengan marfu'at dulu. Lepas marfu'at yang 7 tu, mansubat 15, lepas tu makhfudat di belakang. Adapun huruf mabni. Cuma nanti kita akan bahaskan berkenaan dengan makna-makna huruf jar kan, di belakang nanti ada. Baik, jadi dimulakan dengan fa'il dululah. Jadi fa'il ni perbahasan dia tak banyak. Jadi dimulakan dengan perbahasan fa'il. Dan fa'il ada tiga, fa'il madhi, fa'il mudhari' dan juga fa'il amar. Jadi sebelum ni kita takrifkan fa'il apa? Kalimatun dallat ala ma'nal hadas, lepas tu waqtaranat bi ahadil azminatis salas. Iaitu fa'il satu kalimah yang menunjukkan atas makna hadas, makna perbuatan, dan dia berhubung dengan salah satu daripada tiga zaman, tiga masa, iaitu madhi, lepas tu hal, lepas tu mustaqbal. Ada tiga masa. Jadi kita faham fa'il dia memberi petunjuk, kalimat fa'il dia memberi satu makna perbuatan, dan di situ ada petunjuk masa. Sama ada petunjuk masa tu masa yang telah lalu ataupun masa yang sekarang, ataupun perbuatan tu mana perbuatan tu dah telah berlaku ataupun sedang berlaku ataupun akan berlaku. Jadinya fa'il ni tak payah sangat. Maknanya kita kena hafal dia punya bentuk dia lah. Maknanya bentuk fa'il madhi macam mana, bentuk fa'il mudhari' macam mana, ada bentuk fa'il amar macam mana. Itu kena hafal lah untuk permulaan ni. Kemudian dia tak jadi payah lah lepas tu. Cuma kadang-kadang ada kesamaran sikit. Contohnya wa sallallahu sayyidina Muhammad, akrama dengan akrim, secara tulis yang sama, akrama, akrim. Jadi nak baca fa'il madhi kan, nak baca fa'il mudhari'. Di situ berhajat kepada faham makna, dan juga kita faham konteks ayat. Sebab konteks ayat dia membantu kita dalam mengi'rab. Dia membantu kita dalam mengi'rab.
Dan kita nak tentukan fi'il tu fi'il amar ke ataupun fi'il madhi ke. Sebab kadang-kadang berlaku salahnya bila dia sendiri tak faham makna apa yang dia baca. Dia boleh baca tapi dia sendiri tak faham. Akhirnya dia salah dalam meletakkan baris. Jadi fi'il amar jadi fi'il madhi, fi'il madhi jadi fi'il amar. Baik. Jadi benda tu perlukan latihan lah, perlukan tatbik. Maknanya bacaan kita dah mengaji, lepas tu kita tatbikkan, praktikal. Kita letak baris dan sebagainya, lepas tu kita letak bagi dekat guru suruh cek ataupun kita baca. Kita minta siapa yang pandai untuk lihat bacaan kita. Baik. Jadi fi'il ada 3 lah. Ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Seperti yang kita sebut tadi, perbuatan ni sama ada menunjukkan sesuatu yang telah berlaku ataupun yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku. Jadi perbuatan yang menunjukkan menunjukkan kepada sesuatu yang telah berlaku dinamakan fi'il madhi. Fi'lun madhin. Baik. Adapun perbuatan yang menunjukkan fi'il yang menunjukkan sesuatu perbuatan tu sedang berlaku atau akan berlaku dinamakan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' ni ada ihtimal 2. Sedang berlaku ataupun akan berlaku. Jadi dilihat daripada qarinah lah, daripada petunjuk. Maknanya adakah di sini sedang berlaku ataupun akan berlaku. Kadang-kadang kita tahu melalui qarinah, contohnya ada sin, saufa azhab ataupun sa'adhab. Jadi menunjukkan perkataan azhab tu belum lagi berlaku, maknanya akan berlaku. Tapi ada yang menunjukkan sekarang, dia datangkan dengan lafaz al-an. Faham? Jadi tengok kepada qarinah. Tapi dia ada kemungkinan sedang berlaku atau akan berlaku. Itu fi'il mudhari'. Adapun fi'il amar ataupun fi'il yang menunjukkan akan berlaku, itu fi'il, nama dia fi'il amar. Jadi kata musannif, al-af'al salasatun madin wa mudhari'un wa amrun. 3 itulah bolehlah buat kan. Buat satu ni, nak panah satu madhi, lepas tu mudhari', lepas tu amar. Lepas tu contoh dia nahu daraba, tu contoh bagi fi'il madhi. Wa yadribu contoh bagi fi'il mudhari'. Wadrib asalnya idrib, tapi sebab ada waw jadi hamzah tu tak bacalah hamzatul wasal. Kalau dia di permulaan kalimah kita akan baca, tapi bila dia di tengah kalimah dia gugur. Jadi di sini ada waw, kita baca wadrib, iaitu contoh bagi fi'il amar. Contoh bagi fi'il amar. Dan satu-satu tu ada takrif dia lah. Pernah sebut lah sebelum ni. Ma dalla ala hadasin. Boleh? Ma dalla ala hadasin. Fi'il madhi boleh? Ma dalla ala usul apa? Tak ada hadas. Boleh juga. Maknanya sini kalau dia takrif sini berbeza sikitlah dengan yang dia takrif tadi dalam syarah. Ma dalla ala hadasin. Kalau sebelum biasa orang hafal lah ma dalla dalam ni juga, iaitu pada permulaan kita. Ma dalla ala hadasin waqa'a, ini qabla zamani at-takallum. Maknanya sesuatu yang menunjuk fi'il madhi, iaitu fi'il yang menunjukkan atas perbuatan yang telah berlaku sebelum percakapan tu dituturkan ataupun dicakapkan. Perbuatan tu telah berlaku dah. Daraba telah pukul, maknanya perbuatan pukul tu telah berlaku. Hadas tu, kejadian tu. Adapun fi'il mudhari' sedang berlaku atau akan berlaku. Madalla ala hadasin yaqa'u fi zamani takallum aw ba'dahu. Madalla ala hadasin yaqa'u, itu apa yang menunjukkan perbuatan yang menunjukkan atas satu hadas yang sedang berlaku ketika disebut ketika takallum, ketika bercakap tu ataupun selepasnya, selepas bercakap.
Sebab kalau kita ada letak sin, saufa usafir, jadi usafir tu akan berlaku nanti selepas bercakap tu. Adapun amar madalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallum. Iaitu madalla ala hadas, iaitu apa yang menunjukkan atas satu perbuatan ataupun kejadian yang dituntut untuk dilakukannya selepas zaman takallum. Jadi tuntutan tu bila berlaku? Kalau nak cakap uktub, jadi anta akan tulis selepas ana suruh. Jadi dia berlaku selepas takallum, selepas ana sebut uktub tersebut. Lepas tu madalla ala hadasin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallum. Itu dia punya takrif bagi fi'il, bagi madi, mudhari' dan juga amar. Sebelum ni kita takrifkan fi'il. Baik. Kemudian kita nak tengok i'rab dia lah. Apa ni? Ahwal tiap-tiap satu. Ahwal fi'il madi, ahwal fi'il mudhari' dan juga ahwal fi'il amar. Mungkin kita ambil dua dulu hari ni, iaitu fi'il madi dan juga fi'il amar. Itu nanti kita akan ambil fi'il mudhari' dengan nawasib dan juga jawazim. Jadi kata musannif rahimahullah, kalau dalam syarah dia sebut ahkamul fi'li, ya, hukum ahkam berkaitan dengan fi'il. Jadi fi'il ni hukum asal dia apa? Bina. Hukum asal dia bina, kan? Jadi bila datang fi'il dalam keadaan mabni, maka dia terkeluar daripada fi'il datang dalam keadaan mu'rab, maka dia terkeluar daripada asal, sebab asal dia bina. Okey. Jadi kebanyakan fi'il mabni, sedikit daripadanya mu'rab. Kebanyakan fi'il mabni, sedikit daripadanya mu'rab. Jadi fi'il madi mabni, fi'il amar mabni, fi'il mudhari' mabni bila berhubung dengan nun nisbah dan juga nun taukid. Bila tak berhubung dengan nun nisbah dan nun taukid, waktu tu dia mu'rab. Jadi waktu tu jadi mu'rab. Jadi yang banyaknya mabni daripada mu'rab. Jadi kata musannif rahimahullah, fal madi maftuhul akhiri abadan. Dan fi'il fi'il madi itu difathahkan akhirnya selama-lama. Hanya daiman, sentiasa dalam keadaan fathah akhir, mabni ala fathi. Tak apa, tengok dulu Hana yang akan sebut ni, sebab di sini dia ada berlaku keadaan bina fi'il madi ni pun ada khilaf antara Basrah dan juga Kufah. Ada khilaf antara Basrah dan juga Kufah. Jadi dalam matan ni jalanan Kufah. Jalanan Kufah yang mana fi'il madi maftuhul akhiri abadan. Maknanya semua keadaan dia mabni ala fathin. Faham tak? Sama, cuma beza dia mabni ala fathin zahir ataupun muqaddar. Itu je. Berbeza dengan biasanya orang mengaji. Anda tak tahu apa mengaji sebelum ni macam mana kan? Yang lain-lain pun. Maknanya ada tiga keadaan. Sama ada mabni ala fathin ataupun mabni ala dham ataupun mabni ala sukun. Jadi ada tiga keadaan. Yang ni tariqah Basrah dalam mengi'rab macam ni lah. Dalam dia nak mengi'rabkan tu, ni tariqah Basrah. Maknanya ada tiga keadaan. Yang ni yang kita akan sebut ni lah. Lepas tu nanti kita akan tengok sikit mazhab Kufah. Dia ambil yang ni dululah untuk permulaan. Kalau orang mula mengaji, dia ambil yang ni dulu. Ahwal al-madi.
ketiga keadaan. Yubna ala sukun. Yubna ala sukun idza ittasala bihi dhamir rafa' mutaharrik. Yang kedua, yubna ala ad-dhamm idza ittasala bihi waw al jamaah. Yang ketiga, yubna ala al fathi. Sini ada dua. Sama ada zahir ataupun muqaddar. Idza lam idza lam kan ya. Idza lam yantahi bil alif. Ini idza intaha bil alif. Baik, jadi fi'il madhi ada tiga keadaan lah. Okey. Basrah macam ni lah. Maknanya ketika dia nak i'rab dia ada tiga. Kadang-kadang fi'il madhi dibina ala sukun, kadang-kadang dibina ala dhamm, dan terkadang dibina ala al-fathi, ala al-fath. Dan fathah ni pula dua, terkadang dibina ala fathin zahir dan terkadang dibina ala fathin muqaddar. Boleh. Baik, bila dibina fi'il madhi ni atas sukun, yubna ala sukun idza tasala bihi. Dibina fi'il madhi ni atas sukun apabila berhubung dengannya dengan fi'il madhi dhamir rafa' mutaharrik. Apabila berhubung dengan fi'il madhi ni dhamir rafa' mutaharrik. Apa dhamir rafa' mutaharrik ni? Ta'ul fa'il, nun an-niswah, dan juga na al-fa'ilin. Jadi ta'ul fa'il ni masuk semua. Kan dia ada ta, ti, tu. Contoh dia. Wah, salah saya nama. Kita ambil satu. Doroba. Dorob tu. Dorob ta. Dorob ti. Ini tak fa'il. Ada setengah sebut at-ta'at al-mutaharrikat, iaitu ta yang berbaris. Ta yang berbaris. Kan dia banyak ta kan. Jadi ta ni merujuk kepada akulah pelaku. Yang ni ta mukhatab. Ti mukhatab perempuan, ta mukhatab laki-laki. Kalau dua orang dia jadi Darab tuma. Tak juga. Faham tak? Sebab dhamir tu tak tu.
Darabtuma, darabtum pun tak juga. Okey. Atau berhubung dengan nun niswah. Darabna. Kan sukun kan? Ba ni sukun. Darabtu, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabna. Lepas tu nak fa'ilin, nak kami tu. Darabna. Pun sama juga ba sukun. Jadi bila berhubung dengan dhamir rafa' mutaharrik, masuk dhamir rafa' mutaharrik inilah tak fa'il, nun niswah dengan na al-fa'ilin, maka dia dibina di atas sukun. Yubna ala sukun. Baik. Jelas yang tu. Yang kedua, yubna ala dham idza tasala bihi wawul jamaah. Dibina atas dham apabila berhubung dengan fa'il madhi ni wawul jamaah. Contohnya darabu. Jadi ba huruf akhir bagi fi'il madhi ni dham, yang tadi asalnya fathah kan. Jadi darabu bila berhubung dengan waw. Waktu ni kita nak i'rab dia apa ni, kita akan kata fi'il madhi mabni ala dham litisalihi biwawil jamaah. Darabu lain-lain pun samalah. Talu sa faru taqatalu, semuanya mabni ala dham. Okay. Yang ketiga, hal ataupun keadaan yang ketiga bagi fi'il madhi yubna alal fathi, dibina atas fathah, dan dia terbahagi kepada dua. Sama ada yubna ala fathin zahir ataupun yubna ala fathin muqaddar. Bila dibina atas fathin zahir dan bila dibina atas fathin muqaddar. Dibina atas fathin zahir apabila fi'il madhi tersebut tidak berakhir dengan huruf alif. Tidak berakhir dengan huruf alif. Maknanya yubna alal fathi, boleh kita tulis idza lam yattasil bihi, idza lam yattasil bihi dhamir dhamir rafa' al-mutaharrik wala wal jamaah. Jadi dibina atas fathah apabila dia tidak berhubung dengan dhamir mutaharrik awal itu, dan dia tidak berhubung dengan wawul jamaah yang kedua. Bila dia tidak berhubung dengan fi'il madhi ni, dengan kedua-dua tu, maka dia dibina atas fathah. Dan fathah ni ada dua, iaitu fathah zahir dan juga fathah muqaddar. Bila dibina ala fathin zahir apabila tidak berakhir dengan huruf alif. Contoh dia daraba. Jadi mabni ala fathin zahir. I'rab dia daraba fi'lun madin mabniyun ala al-fathi. Buk itu ya. Sekali muqaddar baru kita akan sebut ala fathin muqaddar. Boleh juga nak sebut fathin zahir. Daraba mabni fi'lun madin mabni ala al-fathi. Sebab apa? Li adami ittisalihi, nak panjang lagi, li adami ittisalihi bi dhamir raf'il mutaharrik wala wawil jamaah. Ini yang biasalah. Yang ni apabila berakhir dengan huruf alif. Contoh apa? Sa'an. Sa'a. Fi'il madhi tapi dia berakhir dengan huruf alif. Jadi i'rab dia sa'a fi'lun
madin mabniyun ala fathin muqaddar. Tekan i'rab macam itulah. Mabniyun ala fathin muqaddar. Alal alif mana min zuhuriha at-ta'azzur. Boleh. Adapun kalau waw ataupun ya di belakang itu macam biasa. Khasyiya, sarwa. Faham? Tapi ini masalah kalau berakhir dengan huruf alif. Jelas sini? Dan tak jelas? Bismillah. Baik, ni cara apa ni tariqah, apa ni Basrah dan Basriyin, mereka meng'irab macam nilah fi'il madhi. Maknanya fi'il madhi itu terkadang ada keadaan dia dibina ala sukun, terkadang dibina ala dhamm, terkadang dibina ala fathi. Dan fathah ni pula ada dua, ada fathin zahir, ada fathin muqaddar. Jadi kalau darabtu, mereka akan i'rablah daraba fi'lun madin mabniyun ala apa? Sana? Ni Basrah ni. Mabni ala sukun. Sebab apa? Mabni ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Dia akan sebut. Sebenarnya darabtu, dia akan i'rab satu-satu lah. Daraba fi'lun madin mabniyun ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Lepas tu atta dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli raf'in fa'il. Sebab dia jadi fa'il. Darabtu. Samalah sana pun darabu, daraba fi'lun madin mabniyun ala dhamm litisalihi bi wawi al-jamaah. Jadi al-wawu itu jadi itu dhamir muttasil mabni ala apa ni fi mahalli mabni fi mahalli raf'in fa'ilun. Kalau daraba fa'il dia dhamir mustatir. Tapi ini kenapa dah mah? Okey. Jadi sebagai maklumat lah, sebagai maklumat, ini tariqah apa ni Kufiyin. Ini orang-orang yang bermazhab Kufah. Jadi dia keadaan mazhab Kufah ni kita bagi yang kedua lah, iaitu apa ni, sebenarnya satu ya, mabni ala fathi, dibina atas fathah. Cuma bezanya fathah tu ada dua, fathah zahir dan juga fathah muqaddar. Kan fathah amin. Okey. Fathah zahir, fathah muqaddar. Okey. Jadi yang ni anak buat dua ni sebab apa? Sebab anak-anak sebut dia punya sebab dia kenapa fathah ni muqaddar. Okey. Kalau nak ikutkan satu je, fi'il madhi seperti mana yang disebut dalam kitab tu, fal madhi maftuhul akhir abadan, dan fi'il madhi tu difathahkan abadan. Yang ni daiman, sentiasa.
Sebab dia memang mabni ala fathi. Cuma bezanya fathah tu fathah zahir ataupun fathah muqaddar. Jadi fathah muqaddar ni dia ada 3 sebab. Dia ada tiga sebab. Sama dia disebabkan wa sallallahu alaihi Muhammad at-ta'azzur ataupun apa dia? Al-munasabah, ataupun disebabkan apa dia? Sukun, sama agak istighalul mahal, istighal. Istighalu al-mahal bisukun al-arid. Karahiyata tawali apa dah? Karahata tawali arba'i mutaharrikatin fi ma huwa kal kalimati al-wahidah. Dia panjang sikit yang tu. Okey. Jadi ahwal fa'il madhi ikut mazhab Kufah satu keadaan je, iaitu mabni ala fathin. Cuma fathin tu, fathah tu ada dua, sama ada fathah zahir ataupun fathah muqaddar. Fathah zahir macam tadi juga kita mengaji, iaitu fa'il madhi yang dia tak berhubung di akhirnya oleh sesuatu, lepas tu dia tak berakhir dengan huruf alif. Jadi maknanya dia akan dibina ala fathin zahir. Qatala, nasara dan seumpamanya lah. Adapun yang dibina atas fathin muqaddar, dia ada tiga sebab kenapa ditakdirkan tu. Jadi sama ada ditakdirkan kerana uzur, ataupun kerana munasabah, ataupun kerana istighalul mahal bisukuni al-arid, ataupun kita sebut al-istighal sahaja. Jadi at-ta'azzur sekiranya fi'il madhi tersebut berakhir dengan huruf alif. Tadi ya sa'a. Jadi kita akan i'rab dia mabni ala fathin muqaddarin. Mana'a min zuhurihi at-ta'azzur. Munasabah kalau berhubung dengan waw jamaah, darabu. Tadi kita i'rab macam mana? Tadi kita i'rab ikut Kufah, ikut Basrah, darabu fa'il madhi mabni ala sukun, yani fa'il madhi mabni ala al-fathi. Tapi fathah ni muqaddar. Faham tak? Kita akan i'rab dia mabni fi'lun madin mabniyun ala fathin muqaddarin. Sebab apa? Litisalihi biwawi al-jamaah. Sebab dia berhubung dengan waw jamaah. Kan? Sebab dia berhubung dengan waw jamaah. Dan munasabah dengan waw jamaah ni apa? Sebelum dia, yang munasabah dengan waw jamaah iaitu dham. Faham tak? Asalnya tadi asalnya fathah kan, tapi darabau dia akan jadi macam tu. Jadi dia tak munasabah. Yang munasabah dengan waw ni ialah dhammah. Jadi fi'lun madin mabni ala fathin muqaddar litisalihi biwawi, tu ya, ala fathin muqaddar litisalihi biwawi al-jamaah. Mana'a, ini kalau nak panjang lagi, mana'a min zuhurihi ishtighalu al-mahalli biharakati al-munasabah.
Sebab harakat yang munasabah dengan waw adalah dom. Faham? Baik. Yang ketiga, ishtighalul mahal bisukun al-arid. Yang ni kalau hak Basrah tadi yang pertama tu. Faham? Mabni ala apa yang pertama ni? Mabni ala sukun. Di sini mabni ala fathi. Faham? Mabni ala fathi juga tapi fathi muqaddar. Sebab apa tak boleh nak ada fathah tu, tak boleh nak zahir? Sebab ada sukun. Ada sukun yang mendatang. Sebab apa sukun tu datang? Sebab dia berhubung dengan satu kalimah yang lain. Contohnya darabtu, darabta, darabti, darabtuma ataupun darabna. Okay. Jadi waktu ni kita akan i'rab ni panjang sikit. I'rab ni dia panjang sikit. Sebab tu mudah yang tadi. Sini kita akan i'rab dia. Daraba fa'lun madin, fa'lun madin mabniyun ala fathin, fathin muqaddarin mana'a min zuhurihi Ishtighalul mahal kan? Ishtighalul mahal bisukuni al-arid karahata ya, karahata ni kerana karahata tawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimati al-wahidah. Ini dia panjang sikit. Fa'lun madin mabniyun ala fathin muqaddar mana'a min zuhuri ishtighalul mahal bisukunil arid karahata ataupun lidaf'i karahati tawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidah. Jadi kalau untuk permulaan, untuk mubtadi'in agak susah yang ni. Ini di sisi apa ni, mazhab Kufah. Kalau kita tengok dalam syarah Syekh Muhammad Muhyiddin, dia syarahkan ikut mazhab Kufah. Dia syarahkan ikut mazhab Kufah fi'il madhi, tapi fi'il amar dia syarah ikut mazhab Basrah. Okey, benar. Boleh ha? Itu syarah bagi qaul al-matin fal madhi maftuhul akhiri abadan. Bermula fi'il madhi itu difathahkan akhirnya abadan ay daiman, sentiasa. Jadi kita fahamlah kenapa qaul matin, iaitu sahibul matni ni, tuan matan ni macam tu, sebab dia bermazhab Kufah. Faham? Sebab dia bermazhab Kufah. Jadi disebut fal madhi maftuhul akhiri abadan. Cuma kita tadi yang kita bagi iaitu cara Basrah lah, cara Basriyin.
dalam mengi'rab fi'il madhi. Lepas tu kita tunjukkan cara kufiyin, cara ringkas. Baik. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Jadi kalau lepas ni kalau kita tengok ada berbeza, dalam kitab ni cakap macam ni, dalam kitab ni cakap macam ni, jadi kita fahamlah memang ada khilaf antara dua mazhab tu. Dalam lughah ni ada dua mazhab, mazhab Kufah dan juga mazhab Basrah, mazhab besar lah. Dalam lughah. Baik. Wal amru sambung lagi majzumun abadan, dan amar itu dijazamkan abadan juga, daiman, dijazamkan juga sentiasa ataupun selama-lama. Jadi zahir sini apa? Sini pun nampak jelas jazam ni istilah yang digunakan bagi kalimat yang mu'rabah. Faham? Tapi diguna pada amar. Sebelum ni kita duk mengaji amar ni mabni. Betul tak? Tapi sini seolah-olah ada isyarat amar ni bukan mabni. Sebab dia guna kalimah majzumun abadan. Jadi di sini pun ada khilaf jugalah berkenaan dengan fi'il amar. Adakah dia termasuk dalam satu pembahagian fi'il, iaitu fi'il bawah dia ada tiga, madhi, mudhari' dan juga amar, ataupun dia tak termasuk pun dalam pembahagian fi'il tu. Maknanya fi'il ni kita bahagi dua ya, fi'il madhi dan juga mudhari', tapi amar termasuk dalam mudhari' tu. Boleh faham tak? Adakah kita nak buat pembahagian fi'il tu, amar ni termasuk dalam pembahagian fi'il madhi, mudhari', amar, ataupun amar tu dia tak termasuk pun dalam pembahagian yang tiga tu. Dia sebenarnya pembahagiannya dua sahaja, madin dan juga mudhari', tapi amar tu termasuk dalam mudhari', termasuk dalam fi'il mudhari' yang dimasuki lamul amar. Nanti kita akan tengok lamul amar dalam jawazim. Contohnya kita nak suruh, kita nak suruh gunakan fi'il mudhari', contohnya nazhab kita pergi ataupun kami pergi, tapi nak suruh kita akan datangkan lam, linadhab ataupun litazhab. Dan hendaklah kamu pergi. Litadhab masuk lam, ini dinamakan lamul amri. Contohnya dalam hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim. Ada lam situ, fal yukrim. Lam tu lam amar. Jadi adakah fi'il amar dia daripada fi'il mudhari' yang dimasuki lam amar ataupun tidak? Ataupun dia memang termasuk dalam pembahagian fi'il yang tiga tu? Di situ ada khilaf. Jadi sebahagian ulama kata dan itulah mazhab Kufah, fi'il amar dia merupakan asal daripada fi'il mudhari' yang dimasuki lam amar. Jadi bila dia asal daripada fi'il mudhari', jadi fi'il mudhari' mansub pula dah, mabni ke mu'rab? Mabni ke mu'rab? Mu'rab. Fi'il mudhari' mu'rab. Ini di situ pakai lafaz majzumun abadan. Tapi syarah Syekh Muhammad syarah kitab Tuhfatus Saniyah Syekh Muhammad Muhyiddin, dia syarahkan ikut mazhab Basrah. Itu yang biasanya lah. Jadi kita pun akan ikut tu jugalah. Jadi ahwal al-amr, amar pun ada beberapa keadaan. Empat.
Yang pertama yubna ala sukun idza kana mudhari'uhu sahih al-akhir. Yang kedua yubna ala hadfi harfil illah idza kana mudhari'uhu mu'talla al-akhir. Yang ketiga yubna ala hadfi an-nun idza kana mudhari'uhu minal amsilah al-khamsah. Lepas tu yubna ala al-fathi idza tasala bihi nun at-taukid khafifah atau saqilah. Jadi fi'il amar ada empat keadaan. Sebahagian kitab sebut 3 keadaan sahaja. Yang keempat dia masuk dalam keadaan yang pertama. Jadi kita akan sebutlah. Kita ambil tengok yang ni dulu. Okey, jadi keadaan fi'il amar ada 4. Jadi keadaan pertama yubna ala sukun, dibina atas sukun idza kana mudhari'uhu sahih al-akhir. Dia tengok fi'il mudhari' dia. Okey. Sebab kita tengok ni semua fi'il mudhari' juga. Yang ni pun tengok fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' yang sahih akhir, contoh kalimat yadribu, fi'il mudhari' dan akhir dia bukan huruf illah. Maksud sahih al-akhir ni, akhir fi'il mudhari' ni bukan huruf illah. Mu'tal akhir iaitu fi'il mudhari' di akhir dia huruf illah. Dia bukan daripada af'alul khamsah dan akhir dia huruf illah. Yang ni pun bukan daripada af'alul khamsah dan akhir dia bukan huruf illah. Yang ni huruf illah, yang ni bukan huruf illah. Contohnya yadribu, jadi berakhir dengan huruf ba. Yaqtulu berakhir dengan huruf lam, bukan huruf illah juga. Yusafiru berakhir dengan huruf ra, bukan huruf illah. Jadi kalau fi'il mudhari' daripada yadribu, kita nak buat amar dia. Kalau seorang tu mudah tadribu lah. Mudah nampak sikit. Contoh tadribu, kamu pukul. Tapi kalau kita nak suruh, pukul lah, nak suruh orang tu pukul. Pukul lah kamu. Dia akan jadi idrib. Taqtulu dia akan jadi uqtul. Tusafir dia akan jadi safir. Jadi semua ni mabni ala, jadi idrib fi'lu amrin mabniyun ala sukun. Ala sukun. Jadi idrib fi'il mudhari' dia kata yubna ala sukun. Kita kata yubna ala sukun idza kana mudhari'u sahih akhir. Dibina atas sukun jika fi'il mudhari' dia sahih akhir. Tadribu sahih akhir, taqtulu sahih akhir, tusafir sahih akhir. Tapi kalau mu'tal akhir, contohnya yakhsha, yad'u. Apa lagi? Hak waw yang ya apa?
Ha? Apa dia? Yarmi. Yarmi. Ini contoh-contoh yang mana akhir dia berakhir dengan huruf illah. Akhir dia berakhir dengan huruf illah. Jadi kalau kita nak buat fa'il amar daripada fa'il ni, maka dia akan jadi daripada tas'a jadi is'a, takhsha jadi ikhsha, tad'u jadi ud'u, tarmi jadi irmi. Jadi akhir dia sekarang ni semua dah dihazafkan. Jadi ketika mengi'rab dia, kita akan cakap is'a fi'lu amrin mabniyun ala hazfi harfil illah, likaunihi mu'tal al-akhir. Ini pun samalah. Kalau af'alul khamsah pula, taf'alun, taf'alani, kemudian taf'alun, kemudian taf'alin. Fi'il amar dia akan jadi if'ala, if'alu, ali. Nun tadi semua dah dihazaf. Jadi ketika mengi'rab dia, kita akan kata fi'lu amrin mabniyun ala hazfi harfi illah. Ala hazfi harfi illah. Aywa. Hazfi nun. Mabni ala, kita kata if'ala fi'lu amrin mabniyun ala hazfi harfin nun likaunihi minal amsilatil khamsah. Yang keempat, apabila fi'il mudhari' tersebut berhubung dengan nun taukid. Iskal sikit. Dalam tu sebut kan? Dalam nama apa? Bukan. Kotor nada. Dah sebut kan? Buka. 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 Ada, Mat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sini tak sebut dah.
Sini tak sebut. Sini tak ada. Satu dalam apa yang kita mengaji? Bukan yang guru pada guru syekh. Taudih kotoran nada. Itu dia sebut. Sebut. Jadi kalau setengah kitab dia sebut yang keempat tu, apa tu, yubna alal fathi, fa'il amar dibina di atas fathah apabila berhubung dengannya nun taukid khafifah ataupun saqilah. Contohnya uktubanna, asal uktub. Jadi bila masuk nun taukid khafifah ataupun nun taukid saqilah, kita akan jadi uktuban atau uktubanna. Waktu ni mabni ala fathi. Faham? Mabni ala fathi. Sebahagian kitab dia masukkan dalam mabni ala sukun. Faham? Jadi mabni ala sukun tu bahagi dua. Sukun zahir dengan sukun muqaddar. Kat situ dia bagi dua. Nampak dalam sini. Dia bagi dua. Kalau dalam syarah Tuhfatus Saniyah pun sama juga, dia bagi kepada tiga. Sukun tu dia bagi dua. Okey. Zahir ni ada dua tempat. Sukun yang zahir ada dua tempat. Yang pertama apa ni? Iaitu kata iza tasala bihi, sebab bawah ni idza kana sahih al-akhir. Hak ni hak atas ni. Yang pertama idza kana mudhari'uhu sahih al-akhir. Yang kedua idza kana mudhari'uhu ittasala bihi nun an-niswah. Ini tempat yang mana mabni ala sukun tapi zahir. Kalau muqaddar hak tadi satu tempat khafifah atau saqilah. Dia bagi macam ni, iaitu zahir dengan muqaddar. Sukun ada dua.
sama ada sukun zahir ataupun sukun muqaddar. Sukun zahir iaitu fa'il tu fa'il mudhari' fa'il amar tu daripada fa'il mudhari' yang sahih akhir. Maknanya fa'il mudhari' bagi amar tersebut di akhir dia bukan huruf illah, ataupun fa'il mudhari' daripada fa'il amar tu dia berhubung dengan nun niswah. Jadi dua keadaan ni sukun ni sukun zahir. Adapun sukun muqaddar apabila berhubung di akhirnya nun taukid. Jadi yang ni tak ada. Semua setengah kita disebut yang ni. Faham? Jadi ada 4 lah. Setengah kita dia bagi kepada 3, setengah kita dia bagi kepada 4. Basrah Kufah ke wallahu alam, mana tak pasti, kena tengok balik. Siapa yang bagikan kepada 4 dan siapa yang bagikan kepada 3. Cuma dalam Tuhfatus Saniyah ni dia bagikan kepada 3. Tengok saat dalam ni. Ini tak sebut. Yang ini tak sebut masalah berhubung dengan nun taukid. Tamam. Habis ya? Ada tak jelas? Ya. Jadi ni ahwal ataupun keadaan fa'il amar. Jadi dia punya ringkasan dia, maknanya dia punya dhabit dia sebut sini hukum fa'il amar al-bina'u ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Ini dhabit dia lah. Hukum fa'il amar iaitu bina atas keadaan yang dijazamkan dengannya fa'il mudhari'. Kalau fa'il mudhari' tu jazam dengan sukun, maka fa'il mudhari' dia mabni ala sukun. Kalau fa'il mudhari' dia jazam dengan hazaf huruf illah, maka fa'il mudhari' dia mabni ala hazfi harfil illah. Kalau fa'il mudhari' dia silap sekali lagi. Kalau fa'il mudhari' dia majzum dengan sukun, maka fa'il amar dia mabni ala sukun. Kalau fa'il mudhari' majzum dengan hazaf huruf illah, maka fa'il amar dia mabni ala hazfi harfin illah. Kalau fa'il mudhari' majzum dengan hazaf nun, maka fa'il amar dia mabni ala hazfin nun. Maknilah. Kat ni tinggal elok, tak apa. Cuma tak apalah, kita tahu ada kitab yang sebut dan ada kitab yang bahagikan kepada 2. Setengah kitab dia tak masuk lagi lah masalah bab berhubung dengan nun taukid. Tak ingat lah, kena tengok balik.
Itu ngata khulasah dia lah yang tu nak mudah. Ingat dhabit tu al-bina apa ni hukum fa'il amar al-bina ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Allahu taala a'lam. Jamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis